Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang. So harap semua sihat. Mendengar berita yang saya pun baru tahu yang korang akan balik sini 14 hari bulan harap semua okey lah. Okay, so tanpa melengahkan masa, hari ini sepatutnya saya nak masuk sampai second derivative, tapi second derivative tu mudah saja. Saya akan combine dengan combination of semua teknik yang ada untuk hari Khamis nanti. Okay, so hari ini kita hanya revise untuk chain rule dengan power rule. So hari ini termasuk chain rule dengan power rule. So yang pertama sekali saya masuk chain rule, belum, recap. Okay, so recap dulu. So yang pertama, saya nak ingatkan semula, minggu lepas kita belajar differentiate polynomial. Di mana kalau kita ada y sama dengan x kuasa n dan kita differentiate, kuasa bawa pergi depan and then salin semula iaitu tulis semula x and then kuasa tolak 1. So itu untuk differentiate polynomial. So yang kedua kita belajar teknik product rule. So ada beberapa pelajar yang hantar GC kan, soalan 4 tu dia expand. Okay, so walaupun memang senang untuk expand tapi jangan lupa untuk baca arahan. Arahan minta guna product rule, so kena guna UV. So kalau y sama dengan UV maka dy dx adalah VU prime tambah UV prime. Okay, so jawapan memang dapat betul sama tapi sebab ikut arahan lah kan. Kalau arahan minta guna product rule, gunalah product rule. Okay, sebab kadang-kadang bracket tu ada kuasa dia, bukan setakat kuasa 1. Okay, so kalau ada kuasa dia, kita kena guna UV yang lain. Tetap kena guna UV dan akan apply power rule lah ataupun chain rule yang kita akan belajar sekejap lagi. So yang ketiga apa? Quotient rule. So quotient rule ni kalau kita ada dalam bentuk pecahan lah, dan pecahan tu tak boleh nak simplify kepada beberapa term yang berasingan. Okay, so kita differentiate akan dapat dy dx. So v u prime minus u v prime over v squared. So dekat sini pun masih ada ramai pelajar yang tersilap dekat bahagian tengah ni, dia tulis tambah. So dia dah tulis formula betul dah, dy dx sama dengan v u prime tolak u v prime over v squared. Lepas tu bila dia substitute dia punya v dengan u prime dia, nah dia tertulis tambah kat tengah-tengah tu, dah salah. Okay, so tolong berhati-hatilah, tak mau cuai ya. So itu untuk yang ketiga quotient rule yang kita dah belajar last week, which is easy je. Okay, so hari ini chain rule, senang juga. So basically chain rule ni, contoh yang dia bagi dalam video dan juga yang ada dalam tutorial sebenarnya adalah contoh-contoh yang mudah. Di mana kalau awak dah belajar power rule, awak macam kenapa lah aku kena buat let you ni. Sedangkan boleh terus apply power rule kan. Ada sebab kenapa chain rule ni diajar masa ni. Sebab kadang-kadang ada soalan yang minta specifically guna chain rule. Ataupun nanti dalam chapter 4 application of differentiation memang kena pakai chain rule dia yang dalam bentuk yang level up sikit lah. Bukan yang senang-senang macam kita tengok dekat video ataupun tutorial. Okay, so untuk yang simple macam ni, dia punya steps dia pun sangat simple. Di mana step yang pertama, kita akan let u yang orang yang ada dalam kurungan. So kita akan let dia jadi u, kemudian kita differentiate dia. Differentiate u. So kalau dalam u tu ada x, so differentiate u terhadap x lah, du dx. Okay, so yang kedua, bila dalam u dah jadi, bila x dah jadi u, so dia akan dapat y in terms of u lah kan. So kita akan let y dalam in terms of u. And then kita differentiate y ni juga. And then kita substitute dalam chain rule untuk dapatkan dy dx dia. Substitute dalam formula chain rule untuk dapat dy dx. Okay, so sebagai contoh, dia ada y sama dengan kurungan x squared tambah 2x kuasa 3. Okay, so step pertama tadi adalah yang dalam kurungan akan jadi u. So u akan jadi x squared tambah 2x. Saya tulis let u. So kita differentiate u, du dx adalah 2x tambah 2. Kemudian daripada y ini, dia dah jadi y sama dengan u kuasa 3. Sebab kita dah let yang dalam ni menjadi u. So kita differentiate y terhadap u, so dia akan dapat dy du. So kita akan ada 3u kuasa 2. And then kita masukkan dalam dy dx kita, dy dx. So dy dx kita adalah dekat sini kan, kat sini lah dia punya chain dia. Dia contoh macam awak nak 3/5 something darab something 3/5. So benda yang dekat tengah-tengah sini, di tempat kosong di bawah 3 dan di atas 5, dia mesti sama. So itu syarat dia. So sebab itulah dekat dy dx ni punya chain, dy dx.
So benda yang ada di bawah dy dan di atas dx mesti benda yang sama. Dia tak boleh benda yang berbeza. So ibaratnya kita nak potong benda ni, so dapatlah dy dx. Okay, so dalam case ni, variable yang terlibat adalah kita let jadi u kan. So that's why formula tu guna du. Sebab kita let jadi u. Kalau kita let jadi huruf lain, kita gunalah huruf lain tu. So sini du. So kita substitute lah. dy du kita adalah 3u kuasa 2. Dan du dx kita adalah 2x tambah 2. Okay, so no need to expand yet. So tapi ingat kita nak dy dx. Jawapan kita yang kita substitute dekat sini masih dalam u. Maka kita kena substitute balik apa u kita tadi. So u kita adalah u squared kan tadi. So u adalah x squared tambah 2x and then 2x tambah 2 kat belakang tu. So dapatlah dia punya jawapan. Okay, so kita tengok contoh exercise 2.2b. So siapa yang dah buat ni boleh check. Final answer pun ada kat situ kan. So dekat sini mudah saja. Kita akan let dalam kurungan tu jadi u. So basically dalam kurungan ni adalah dalam cert kan. Kalau saya convert cert ni kepada kurungan, saya akan ada fx sama dengan kurungan 2x squared tambah 1 kuasa setengah. So apa u kita? U kita adalah 2x kuasa 2 tambah 1. Differentiate u terhadap x. So du dx adalah 4x. And kita punya ni tadi, so dalam case ni sebab dia guna f kan, gunalah f. So differentiate f akan dapat f prime, tapi dalam bahasa D macam mana nak tulis? So dia akan ada df over dx. Okay, so dekat sini, sorry. Saya tulis dulu. F saya adalah u kuasa 1/2. Okay, so differentiate f terhadap u akan ada df over du. So kita ada 1/2 u kuasa 1 tolak 2 which is negative 1/2 lah. Settle. So now kita nak differentiate kan. So differentiate f akan dapat f prime. So f prime ni dalam bahasa D dia adalah df over dx. Ni saya nak cakap tadi. So df over dx adalah kita buat chain rule dia, df ke atas, dx dekat bawah sebelah sana. Dan variable yang kita guna adalah u. So kita fill in du dekat situ. So penting untuk buat chain rule punya formula ni dulu, create dia dulu supaya kita tak tersalah masuk masa kita masukkan dalam formula chain rule ni. Sebab bila kita dah masuk dekat chapter 4 nanti, ada something yang akan jadi terbalik lah, sama ada di FDU tu, dia boleh jadi du df. So awak kena terbalikkan awak punya hasil differentiate tu. Kena berhati-hati dengan creation chain rule ni. Okay. So di FDU kita tak berubah, masih sama. Jadinya dia adalah 1/2 u kuasa negatif setengah. And then du dx kita adalah 4x. But remember, kita nak jawapan kita dalam x. Maka u tu kena substitute dalam bentuk x lah. So kita ada 1/2. U tu saya terus bawa turun bawah dan tukar dia jadi square root. 2x squared tambah 1. And then darab dengan 4x. So 4x ni, dia kan darab macam ni kan? 4x. Sorry. 4x. So 4x ni actually kita boleh bawa dia pergi ke sini. Darab dengan 1 tu. So kalau saya bawa dia, saya padam saya letak 4x kat atas tu. So ini belum simple. Sebab apa? Sebab 4 dengan 2 ni boleh cancel. So simplify, kita akan potong 2 kat bawah, dekat atas ni tinggal 2 lah. So kita ada 2x over cert 2x squared plus 1. Easy. InsyaAllah. Yang akan menyusahkan awak biasanya yang kuasa-kuasa pecahan ni lah. Yang akan jadi kuasa 3/2 lah, 1/2 lah, yang ada negatif lah. Macam mana nak letak dia dekat bawah. So benda tu je yang buat kadang-kadang buat pelajar silap. Padahal pelajar pandai je nak differentiate. Okay, so kita pergi ke soalan tutorial. So ini adalah tutorial question 6. 6D, saya ambil yang mudah dulu. So dekat sini, so kita ada, saya naikkan cert x ni bawah naik atas. So y sama dengan x tambah x kuasa negatif 1/2 kuasa 3. So now barulah saya let u. U adalah benda yang ada dalam kurungan. So kita akan let u dalam kurungan which is x tambah x kuasa negatif setengah. Differentiate u. So du dx adalah 1 tambah negatif 1/2 x kuasa negatif 3/2. So saya akan ada 1 tolak 1/2 x negatif 3/2. So now y dekat sini dah jadi u kuasa 3. Sebab kita dah let yang bahagian dalam tadi ni jadi u. So differentiate y terhadap u, saya akan dapat 3u squared. Masukkan dalam dy dx. Create dia punya chain dy dx. So kita guna variable u, so du lah kita letak di situ. So dy du is 3u squared multiplied by 1 minus 1/2 x power negative 3/2.
Okay, so dekat sini kita just masukkan sahaja U tadi adalah X tambah set X, 1 over set X. So 3, so U squared, so X tambah 1 over set X. And then yang kurungan sebelah sana tu 1 tolak setengah. So ni nak simplify ataupun tak simplify, tak kisah, ikut suka awak. Sebab X kuasa negatif 3/2, betul je. No problem pun. So ini dah boleh settle. Stop sampai sini pun okey. So tu kira final answer kita lah. Tak ada benda lagi yang boleh kita simplifykan dia. Okay. So kita pergi ke soalan 6C. Okay, so ini ingat kita tak boleh differentiate kalau dia ada dekat bawah. Dalam kes ni, dekat bahagian atas cuma ada nombor sahaja. Kalau dia nombor je macam ni, 1 ke 2 ke 3 ke negatif 4 ke, kita bawa X yang dekat bawah tu naik atas. And then kita differentiate. Tak payah guna quotient rule kalau dekat bahagian atas cuma nombor. Kita akan guna quotient rule U per V kalau dekat bahagian atas ada X, dekat bawah pun ada X. Faham Okay, so sebab tu dekat sini kita boleh apply chain rule. Di mana kurungan dekat bawah ni sebenarnya kuasa berapa? Kuasa 1. So bila kita bawa naik dia, dia akan jadi 7X tolak 3X squared kuasa negatif 1. So 1 tu tadi sebenarnya ada kat depan sini lah. Tapi sebab dia darab 1 kan, kita biasa tak tulis pun. Okay, so now barulah kita let U dengan mudah. Ada soalan terus tanya dekat chat ataupun on mic sahaja. So 7 tolak 6X. Okay, so dekat sini Y dah jadi U kuasa negatif 1. So dy du adalah negatif U negatif 2. Dapat kenapa kuasa negatif 2? Sebab negatif 1 tolak 1. Okay, so now kita masukkan dalam chain rule kita. So buat formula chain rule. Garisan darab garisan, dy dekat atas, dx dekat bawah, dan variable yang kita guna adalah U. Okay, so kita masukkan dy du adalah negatif U kuasa negatif 2. And then du dx kita adalah 7 tolak 6x. Okay, so benda ni boleh simplify dengan mudah je sebenarnya. So masukkan balik U, so saya ada negatif 1 ke atas. Kita ada U squared kan dekat bawah. Okay, so dekat bawah ada U which is 7x tolak 3x squared. And then squared, U squared. So benda ni, saya tulis kat tepi, dia akan jadi negatif 1 per U kuasa 2. Sebab tu dia jadi macam ni. And then, kita ada 7 tolak 6x tu. So tadi saya cakap macam saya buat dekat sini tadi. Dekat area sini. Kan saya bawa 4x tu darab dengan 1 dekat situ kan. Sama juga. So 7 tolak 6x ni, saya bawa dia darab dengan negatif 1 dekat sini. Sebab apa saya boleh bawa dekat situ? Sebab hubungan antara pecahan ni dengan 7 tolak 6x ni adalah darab. So saya boleh bawa dia bebas naik atas darab dengan negatif 1 tu. So sebab tu jawapan dia adalah, so negatif 1 darab 7 tolak 6x, ni boleh expand lah. Kita akan dapat terbalik 6x tolak 7. Over yang tadi tu U squared dekat bawah, 7x tolak 3x squared kuasa 2. Okay, so that's for 6C. So now what if dekat atas tu bukan 1, ada 4. So tadi kalau kita bawa naik atas, 1 tu stay tapi tak nampak kan sebab dia 1. So sekarang ni 4 tu stay and then bracket tu bawa naik atas. So kita ada 5x tambah 3 kuasa negatif 4 sebab dekat sini ni kuasa 4 kan. Bila bawa naik jadi negatif 4. So now sama juga. Bila kita let U, kita ambil yang dalam kurungan je. Tak payah ambil 4 dekat depan tu. Ambil dalam kurungan je which is 5x tambah 3. Next, apa step next tadi? Differentiate U. So du dx dapat 5. Lepas tu, daripada soalan ni, so kita boleh dapatlah Y sama dengan 4 U kuasa negatif 4 sebab yang dalam ni tadi sudah jadi U. So 4 U kuasa negatif 4. So dekat sini kita boleh differentiate Y jadi dy du. So ada negatif 16 U kuasa negatif 5. So now buat chain rule dy dx. Pecahan darab pecahan. Dy dekat atas, dx dekat bawah dan variable yang digunakan adalah du. And then substitute. Dy du is just 5. And then, terbalik. Dy du is negative 16 over U kuasa 5. Saya terus bawa U tu pergi bawah. And then, du dx adalah 5. So, 5 dengan 16 tu boleh darab bersama. So, kita ada negatif 80. So, kita ada negatif 80 over U kita adalah 5x plus 3 power 5. Okay, so tolong berhati-hati kalau nombor yang di atas tu bukannya 1. So, dia akan stay menjadi ada dekat depan tu lah 4.
Okay, so that's for chain rule. So kita pergi ke power rule, di mana power rule ni sangat-sangat mudah berbanding chain rule. Sebab dari chain rule ni lah datangnya power rule. Okay, so power rule ni datang daripada chain rule dan dia sangat mudah. So kalau kita nampak dekat sini, kalau kita ada y sama dengan function f kuasa n, okay, so please note that function yang ada dalam ni tak kisah sebenarnya function apa pun dia boleh apply dekat formula ni. Sama ada function ni dalam bentuk polinomial. Polinomial tu apa? Yang x kuasa tu. Okay. Ataupun function ni adalah apa tu? Eksponen. Eksponen yang mana? Eksponen yang e kuasa x, contohnya begitu. Ataupun function ni adalah log, ataupun function ni adalah trigo. Kita boleh apply formula power rule ni. Sebab tu kita belajar benda ni dulu sebelum kita belajar macam mana nak differentiate eksponen, log mahupun trigo. So, kalau kita tengok kat sini, dia ada 4 benda berbeza. Saya highlight dia berbeza lah. So, perkara pertama. So, nampak n kuasa bawa pergi depan. Kemudian, salin. Next, kuasa tolak 1. Next, differentiate dalam kurungan. Okay, saya tuliskan dia punya ni. Kuasa bawa depan. And then dekat sini, salin. Dekat sini, kuasa tolak 1. Kemudian, ni semua ni operasi darab. So, kita darabkan dengan differentiate dalam kurungan. So, benda ni sebenarnya sama je macam kita differentiate polinomial. Saya tunjuk pakai pen warna biru. So, kita ada y sama dengan x kuasa n. Apa kita nak buat kalau kita differentiate dia? Kuasa bawa pergi depan, betul? Sama, kuasa bawa pergi depan. And then, kita salin kan? Betul lah kita salin. Kita tulis balik x. And then, kuasa tolak 1 kan? Betul lah kuasa tolak 1. And then, kita differentiate dalam kurungan. Betul tak? Untuk f prime x tu. Differentiate x, ni kan dia. Differentiate x dapat apa? 1. Sebab tu kita tak tulis dan kita dapat benda tu. Macam ni je. So kalau awak lupa power rule, tak sepatutnya lupa lah sebab bendanya sama je macam kita differentiate polinomial. Cuma untuk polinomial tu dia differentiate untuk single x. Tapi power rule dia apply untuk semua jenis function fx. Nampak? Benda yang sama je sebenarnya. Cuma dia generalkan lagi untuk semua jenis function. Okay, so kita try apply formula ni dekat soalan tutorial question. Oh, saya tak ambil exercise Okay. Tutorial question. So, ini mudah. So, tengok dekat sini Dalam kurungan kita adalah set x tambah x squared. Saya tukar set tu kepada kuasa. So, mudah untuk kita differentiate sekejap lagi. 1/2 tambah x squared kuasa 7. Okay, so now kita differentiate. Ingat ada 4 benda. Yang pertama sekali, kuasa bawa pergi depan. So, kuasa bawa pergi depan ada 7. Kemudian, salin balik. So, salin balik kurungan tu. Dapat x kuasa 1/2 tambah x squared. Kemudian kuasa tolak 1. So 7 tolak 1, 6. Kemudian buat kurungan lagi. Darab dengan differentiate yang dalam kurungan. So siapa dalam kurungan? Ni dia. Yang saya highlight pink tu. Tu dalam kurungan. So kita differentiate dia one by one. So dekat sini differentiate x kuasa setengah akan dapat 1/2 x kuasa negatif 1/2 tambah differentiate x squared akan dapat 2x. Settle. Jangan terkeliru dengan kuasa 6 lagi yang ada dekat situ. Kan nanti berbalik-balik buat power rule. Hanya yang dalam kurungan sahaja. Tak payah tulis kuasa apa-apa lagi dekat atas ni, tak payah. Okay, so dekat sini kalau boleh simplify lagi. Kalau ada yang boleh gabung lagi. Tapi dekat sini saya tengok benda ni dah cukup simple dah. Maka inilah final answer kita. Okay, so macam mana case dia yang saya kata boleh gabung menjadi benda yang lebih simple. So kita tengok contoh di sebelah ni. Exercise 2.2b soalan D. Okay, so dekat sini macam saya cakap tadi, kita tak boleh differentiate kalau dia dekat bawah. So kita bawa dia naik. So kita ada y sama dengan 2, 3 x squared tolak 1 kuasa 1/5. Okay, sekarang jangan terconfuse dengan 2. Kita hanya nak differentiate yang kurungan kuasa ni sahaja. Itu kita akan apply power rule dia. So bila kita differentiate dy dx, so 2 akan stay lah. Yang kita differentiate kurungan tu. So kuasa bawa pergi depan, sorry ada negatif 1/5 kat situ sebab bawa naik. Kuasa bawa pergi depan, so negatif 1/5. Kemudian salin 3x squared tolak 1. Kemudian kuasa tolak 1, so negatif 1 tolak 5, negatif 6/5. Kemudian differentiate yang dalam kurungan. Siapa dalam kurungan? 3x squared plus 1. Jangan terconfuse dengan kuasa negatif 6/5. Hanya dalam kurungan saja, so kita dapat 6x. Settle. Okay, so dekat sini kita ada 2, kemudian kita ada
negatif 1/5. Kemudian kita ada 3x squared minus 1. Kemudian kita ada hijau lah, 6x. So tengok relationship semua warna ni, diorang punya hubungan semua dalam bentuk darab. So bila dalam bentuk darab, diorang boleh bergerak sesuka hati. Kalau tambangan tolak tak boleh So kalau darab dia boleh bergerak sesuka hati. Dan kalau awak tengok dekat sini saya guna pen warna oranye, 2 negatif 1/5 dengan 6x. So ketiga-tiga ni saya tulis kat sini boleh gabung. Sebab dia semua orang single. Okay, so tim single bergabung, dia akan menjadi, so 2 darab 6, 12, negatif 12x per 5. See, dia boleh jadi seketul benda yang simple daripada 3 warna tu. And then 3x squared tolak 1 tu memang tak boleh kacau lah sebab dia ada kuasa pecahan tu kan. So biar jadi kat situ 3x squared minus 1 over negatif 6/5. Over pula, kuasa negatif 6/5. So nak bawa pergi bawah boleh, nak stay kat situ pun tak apa. Settle. So dekat sini nanti saya akan tunjuk awak siapa yang boleh gabung dan siapa yang tak boleh gabung tapi kena susun. So dekat sini kena berhati-hatilah macam mana kita nak buat jawapan kita tu menjadi sesimpel yang boleh. Okay, so kita teruskan. So ini tutorial question 7. So kalau awak baca arahan tutorial dekat soalan 7 tu kan, dia tak cakap pun guna method apa. Dia cuma suruh differentiate je. So bila dia kata suruh differentiate je, it's up to you nak guna method apa pun. Janji bila awak differentiate jawab apa? Dan teknik yang betul lah. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, dia dekat bawah kan. So tak boleh differentiate, kena bawa naik. So bila bawa naik, dapat 2x squared tambah 1 kuasa 1/3. Negatif. Negatif 1/3. Okay, so kemudian bila kita differentiate, macam biasa kuasa bawa pergi depan. Kemudian salin. Kuasa tolak 1, so negatif 1 tolak 3, negatif 4/3. And then differentiate yang dalam kurungan sahaja. So kita akan dapat 4x. So kalau kita tengok dekat sini ada beberapa ketul lah. So ini seketul. Kemudian negatif 1/3 seketul. Kemudian 4x seketul. So ketiga-tiga warna ni hubungan dia adalah darab. So bila darab kita boleh sama ada susun atau gabung. So dekat sini 1/3 dengan 4x ni kita boleh gabung. So kita boleh jadikan dia negatif 4x/3. So and then kita ada 2x squared tambah 1 tu. Awak nak susun bawah boleh. Nak tinggal dia kuasa negatif 4/3 macam ni pun boleh. Tak ada masalah. So kalau nak jadikan dia kuasa positif, dia akan dapat macam ni. Negatif 4x 3 kuasa 2x squared tambah 1 kuasa 4/3. So kalau tengok dekat video macam senang je dia ni buat kan. Tapi kalau try buat sendiri nampak macam start pula. Tapi untuk orang yang dah ada basic differentiate ni memang sangat mudah lah sebenarnya. Okay, so dekat soalan 7 ni, kalau awak dah tengok dia punya soalan dekat belakang-belakang tu yang daripada yang bawah-bawah dekat soalan 7 tu, dia bagi soalan set dia kemain banyak set. So dia ada power rule dalam power rule. Okay, so saya tunjukkan yang pertama ni, ini yang mudah. Okay, so ini saya ada saya simplify set yang pertama di luar ni yang highlight purple ni. So kita ada kuasa 1/2 yang besar. So kita ada x tolak, saya terus tukar set yang dalam tu jadi bracket x minus 1 kuasa setengah. Okay, so dekat sini jangan confuse. Pandai-pandai lah awak bezakan dia punya size. Okay, so now saya akan apply power rule dekat dia. Saya apply power rule dekat orang yang ni lah dulu ni, orang yang luar ni. Okay, so dy dx. So bracket yang pertama ni warna purple kan, saya guna pen purple. So kuasa 1/2 bawa pergi depan. And then salin yang kat dalam x tolak 1 kuasa setengah. And then kuasa tolak 1. So kita akan ada negatif 1/2. Kemudian kita kena differentiate yang dalam kurungan tu kan. So differentiate yang dalam kurungan tu lagi satu hal. Saya pakai warna orange. Differentiate yang dalam kurungan ni saja. Saya tulis pakai pen orange. So differentiate x yang pertama akan dapat 1 tolak. Kemudian differentiate yang kedua ni, bracket ni. Saya pakai pen hijau tu. Nak differentiate dia kena apply power rule kan. So apply power rule lagi kat situ. So kita ada 1/2. X tolak 1 salin and then kuasa tolak 1. So jadi negatif setengah. Kemudian darab dengan differentiate yang dalam kurungan ni. Saya pakai highlight warna hijau. Differentiate dalam kurungan ni. So kita akan dapat 1 lah. And then settle. Settle differentiate orange. So nampak dekat sini ada power rule dalam power rule. Ini buat 2 kali power rule je. Sekejap lagi. Dekat soalan ni, soalan E. Dalam cert, ada cert lagi. Okay, so saya settlekan yang ni dulu.
untuk highlight purple yang pertama 1/2. Ini satu entiti dia sendiri. Kemudian saya ada highlight orange, kotak ni. Ini satu entiti. Kemudian saya ada highlight hijau dekat belakang ni. Ini satu entiti dia sendiri. So sekarang ada 3 benda dan semuanya dalam bentuk darab. So dekat sini tak ada benda pun yang boleh didarabkan. Tapi ada benda yang boleh disusunkan. So kalau awak tengok jawapan belakang, dia tak end up, dia tak berhenti setakat ni saja. Dia susun kasih cantik. So dekat sini saya buat side note. Ungu ni dengan orange boleh susun atas bawah. So siapa duduk atas letak kat atas, siapa kat bawah letak kat bawah. So dekat sini yang orange ni kan kuasa negatif kan. So dia duduk mana? Bawah. So kita boleh susun dia. So untuk orang yang ni kita susun dia. Bila ada atas dan bawah mesti ada pecahan tu. So siapa yang duduk bawah, obviously dekat purple tu yang duduk bawah adalah 2. Kemudian yang dekat orange tu yang duduk bawah siapa? Semua kan, the whole bracket. The whole bracket tu akan duduk dekat bawah. So the whole bracket duduk bawah tu kita wakilkan dia dengan satu set yang besar ni. Betul tak? Untuk yang saya bulat kuasa negatif setengah tu, saya bulat pakai pen biru, nampak? So ini adalah set ni. So kemudian yang dalam kurungan tu kita akan letakkan dia lah, which is X tolak set X tolak 1. Kenapa X tolak set? Sebab yang dalam tu tadi tu kan dia datang daripada set X tolak 1 kan, saya tukar dia jadi bracket kuasa setengah. Okay, so dekat atas ada siapa? Ada satu ni je kan, so tu adalah 1. Kemudian yang hijau pula, so sama ada awak, kita tak boleh nak darabkan dengan yang kita dah simplify ni tadi. Sebab kalau tak nanti dia jadi berapa tingkat? 3 tingkat kan, lagi susah kita nak selesaikan. So kita darab je letak kat sebelah. So bila kita letak kat sebelah, dia ada 1 tolak. So dekat sini yang 1/2 X tolak 1 kuasa negatif setengah tu pun kita boleh buat siapa duduk bawah, siapa duduk atas. So yang duduk bawah adalah 2 dengan X tolak 1 kuasa negatif setengah. Bila dia pindah bawah dia akan jadi set kan, sebab dia kuasa setengah. And then dalam dia ada X tolak 1. Siapa duduk kat atas tu? 1. So 1 ni dia darab dengan 1 ni jadi 1 lah kan. And then settle. Nah baru soalan A. Ini soalan A 7A. Okay, so dekat sini kita boleh wakilkan yang third paling besar sekali tu dengan kuasa 1/2 di bracket yang paling besar lah. So dekat bahagian dalam kita ada X tambah X. Mana tambahnya? Tambah. So dekat dalam ni, saya pakai warna orange pula. Ada set lagi tu warna orange. So kita ada, saya pakai pen warna orange juga. Kuasa setengah untuk mewakili set orange. So dalam set orange tu ada X tambah set X. So set X yang saya buat warna highlight purple, saya wakilkan dengan pen purple. So dia adalah X kuasa setengah. Benda ni lah yang awak kena pandai interpret dan differentiate dia dengan baik. So dekat sini panjang sikit lah dia punya, taklah panjang sangat. Sikit dia panjang dia. Okay, so kita try untuk differentiate dia. So dy dx. Okay, so saya pakai warna biru untuk differentiate yang kurungan paling besar ni. So kuasa bawa pergi depan. And then salin yang di bahagian dalam. Bahagian dalam adalah yang X tambah, saya convert pergi set sekejap. X tambah set X tu. Okay, and then kuasa tolak 1. So kuasa setengah ni tolak 1 negatif setengah. Kemudian saya buat satu bracket besar. Saya nak differentiate yang dalam tu. So yang dalam tu, sorry, this one should be kuasa setengah, kuasa setengah. Okay, so saya differentiate yang dalam ni, yang pertama X. So saya akan dapat, differentiate X akan dapat 1. Kemudian tambah. So differentiate pula, saya pakai warna apa pula ya? Hijau lah, kuning lah. Ni. Kuning. So differentiate benda ni kena pakai power rule. So kita apply power rule dekat situ. So saya pakai pen warna, tak nampak pula pen warna ni. Orange lah. So differentiate power rule untuk highlight kuning tu, saya akan ada kuasa bawa pergi depan. So 1/2. Kemudian salin. So sepatutnya dekat sini salin. Tapi saya terus differentiate tadi. So X tambah X kuasa setengah. Kemudian kuasa tolak 1. Kemudian differentiate yang dalam ni akan dapat 1 tambah 1/2 X kuasa negatif setengah. Uyuh. Okay, kemudian kita tutup kurungan. Okay, so dekat sini kena kemaskan tulisan je lah. Itu je. Lepas tu bezakan size bracket tu. So that korang boleh nampak mana satu untuk siapa. Kuasa yang ni untuk siapa.
Okay, so boleh susun. Saya nak pakai warna apa kan? So hijau dekat depan 1/2 ni, satu entiti. Kemudian saya pakai warna pink. So warna pink ni satu entiti. Kemudian saya pakai warna biru dekat belakang ni. Dia dikira satu entiti. Sebab apa? Sebab dia ada tambah, satu tambah. So dia tak boleh terpisah. Dia mesti sentiasa melekat sebab dia ada tambah. Kalau hubungan satu tu dengan setengah yang pen oren belakang tu adalah darab, so dia boleh bersepah je. Kita tak kira dia satu entiti macam satu kotak biru ni. Kita kira banyak lagi entiti kat situ. Okay, so sama juga dengan yang pink, sebab ada X tambah kurungan, maka dia dikira sebagai satu. Kita tak boleh kira berasingan macam yang kita buat sebelum ni tadi. Macam ni, pink, hijau, purple. Dia tak ada terikat dengan tambah dan tolak kan, especially untuk pink dengan purple tu, sebab tu dia boleh gabung. Single. Okay, so kat sini yang boleh susun adalah hijau dengan pink. Kat sini boleh susun. Okay, so tengok dekat jawapan belakang tu, nanti dia susun balik. Yang duduk atas kat atas, yang duduk bawah kat bawah. So dekat sini 1/2 tu obviously 1 dekat atas, 2 dekat bawah. And then yang warna pink tu, the whole bracket sepatutnya ada dekat bawah. Sebab kuasa dia yang paling besar dekat luar tu, yang saya bulat biru ni, adalah kuasa negatif setengah kan. So sepatutnya dia berada di bawah. So dia ada satu kuasa negatif setengah yang besar, dan kita isilah dalam dia. Dalam dia ada X tambah, ada cert lagi, cert warna kuning tu, bracket kuning. And then kita ada X tambah cert X. Kemudian bracket pula highlight warna biru. So kita tulis je lah benda yang ada kat highlight warna biru tu. Pun boleh susun cantik-cantik juga sebenarnya. So kalau susun cantik dia akan jadi 1 tambah 1, 2, cert X tambah cert X. Lepas tu darab sini 1 tambah 1/2 cert X. Ini. Alhamdulillah. So tu cara susun dia. So ini adalah kemahiran menyusun sahaja. Tengok indeks tu, kuasa negatif ke positif. Kalau kuasa negatif duduk bawah. Kena hati-hati je lah. So kalau tak sure, biar je lah dia macam tu. Okay, so saya harap korang tengok benda ni instead of pasang JTM tapi tak dengar. Okay, so itu saja kot. So that's all. Thank you so much. Boleh end call. Bye.